Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, seperti biasa kita akan review mesin pancing untuk golongan-golongan marhaen dekat luar sana. Okey, di mana mesin pancing yang kita review dah semestinya mesti bawah harga RM100 dan kalau lebih pun tak lebih daripada RM120 lah. Okey, jadi untuk mesin yang kita akan review kali ni iaitu mesin daripada Offme iaitu Regio. Jadi mesin ni sebenarnya dalam market dah tak banyak dan saya dikabarkan mesin ni pun dah stop production dia. Cuma mesin ni sebelum ni memang saya dah pernah pakai, saya dah pernah ada mesin ni. Saya cukup kenal dia punya kualiti dan performance. Okey, jadi apa kualiti dan performance dia? Kita tengok dulu pada bahagian spool. Kita tengok satu persatu. Okey. Macam saya pegang ni adalah untuk saiz 2000. Okey, untuk saiz 2000 ni dia punya gear ratio adalah 5.1:1. Dan juga kapasiti tali dia boleh masuk sebanyak 160 meter untuk saiz 0.2 dan juga 80 meter untuk diameter 0.3. Jadi untuk saiz 2000 ni dengan kapasiti tali yang banyak macam tu, pada saya dah lebih daripada mencukupi. Sebab untuk saiz 2000 ni tak sesuai sebenarnya kalau korang nak bawa pergi tempat-tempat yang menggunakan tali yang banyak. Contoh seperti kat tasik ke, sungai ke, memang tak sesuai. Jadi untuk saiz 2000 ni kapasiti tali banyak tu memang cukup. Tapi kalau kata korang nak pakai juga mesin yang saiz 2000 ni tapi nak masuk tali banyak, of course lah korang kena ambil yang jenis braided, yang jenis tali nipis tu. Tapi harga dia sedikit mahal lah. Tapi apa-apa pun terpulang kepada korang. Jadi kita tengok pada bahagian spool. Okey, spool ni diperbuat daripada metal. Okey, apa yang kita tengok dekat spool ni daripada reka bentuk dia tak ada apa-apa ciri yang istimewa pun, just simple. Dia punya dekat bahagian gulungan tali ni pun dia tak ada letak ciri-ciri tambahan seperti tekstur-tekstur kasar ke untuk memegang tali tu, tak ada. Sekadar ada garisan-garisan macam ni, okey lah. Jadi pin dalam pun dia menggunakan jenis plate. Pin jenis plate ni tak perlu kita nak kenalkan lagi lah. Kalau dah tahu pin ni jenis plate, of course lah bunyi dia memang sedikit kuat. Tapi korang kena hati-hati. Macam kita cakap, kalau pakai pin jenis plate ni dia mudah patah. So korang kenalah standby orang cakap apa aksesori dia punya pin dalam ni. Aftermarket sekarang pun dah ada jual aksesori dia. Sebab kalau kata patah, korang just boleh buang yang patah tu, korang boleh ganti kepada yang baru ataupun korang boleh hantar dekat kedai aksesori untuk repair. Tapi apa-apa pun itu adalah masalah kecil yang korang tak perlu nak tekankan sangat. Yang penting kualiti dan performance mesin. Itu adalah pada bahagian spool. Okey, daripada segi body pula. Okey, dekat body ni diberitahu dekat sini dia ada bagi 7 tambah 1 ball bearing. Okey, 7 ball bearing tu adalah pada bahagian body dan 1 tambah 1 tu adalah pada bahagian roller line tadi ni. Okey, roller line ni. Okey, kat roller line ni ada ball bearing dan itu ada satu advantage tu korang lah, di mana korang tak perlu risau masalah kerosakan tali sebab dia mengurangkan geseran tadi tu. Dan dekat bahagian batang shaft ni pun tak ada apa-apa ball bearing, simple, just letak gear ni untuk membuatkan pin tadi tu berbunyi lah. Dan batang shaft dia pun ada sedikit pendek. Dan kalau kita tahu kalau batang shaft pendek macam ni, dia selalunya pergerakan spool tadi tu, naik turun spool tadi tu tak terlalu jauh. Jadi dia dekat sajalah. Pergerakan yang pendek lah kata orang kan. Dan gear ratio dia adalah 5.1:1. Pada saya mesin ni kalau dari segi kita tengok spool dan juga dia punya perincian yang dia bagi, ball bearing apa semua, okey. Just kita boleh cakap okey, dia tak terlalu orang cakap tak terlalu ekstrim, tak terlalu melampau sangat banyak tu. Just logik dengan mesin. Dan ini adalah salah satu tips di mana kalau kata korang nak tahu mesin tu okey ke tak okey, maksudnya seimbang ke tak seimbang satu mesin tu, korang tengok dekat bahagian rotor ni, body ni tadi ni, korang tengok dia ada letak apa-apa plate tak? Kalau tak ada letak apa-apa plate, maksudnya mesin ni dicipta berdasarkan mengikut keseimbangan yang tepat, mengikut keseimbangan yang betul. Tapi kalau kata korang tengok ada mesin yang ada tambah plate dekat belah dalam ni, maksudnya mesin tu diciptakan bukan mengikut spesifikasi yang tepat. Maksudnya dia buat mesin tu dah betul, cuma bila mesin tu dah siap dia tak berapa seimbang. Jadi that's why dia letak balancing dekat situ lah. Macam tayar kereta, tayar motor dah ada balancing, so macam tu lah. Tapi untuk mesin ni tak ada benda tu. Jadi maksudnya mesin ni dia tekankan aspek-aspek kualiti tadi tu, keseimbangan mesin tadi tu. Okay, itu adalah sedikit tips lah yang korang boleh ambil tahu. Yang kedua kita tengok pada bahagian body. Okey, body ni diperbuat daripada CNC. Tapi apa yang boleh kita cakap, walaupun dia buat daripada CNC, saya boleh rasakan mesin ni sedikit solid, sedikit padat. Sebab apa tau? Sebab bila kita pegang satu mesin tu, macam contoh, even saya dah keluarkan spool dia,
Bila saya pegang mesin ni, dia ada rasa premium dia. Maksud rasa berat dia tu ada. Bukan berat sangat, tapi dia ada rasa berat dia tu. So kita dapat faham dekat sini, walaupun material dia CNC, tapi dia mungkin menggunakan bahan yang kuat, yang padat, menjadikan mesin ni sedikit kuat. Okey, jadi dekat tengkuk dia pun kita tengok dia tak ada letak, tak bagikan ketebalan. Sebab saya pun dah pernah pakai mesin ni 2-3 kali. Rekod ikan yang saya dapat pun tak adalah berat mana, lebih kurang dalam 2 kilo lebih macam tu untuk mesin ni lah yang saya pernah pakai. Jadi dia punya kawasan ni tak terlalu teruji sangat. Jadi siapa yang pernah pakai mesin ni boleh review, korang boleh bagi komen dekat bawah. Apa pendapat korang? Patah tak? Ada yang patah ke? Ada yang tak patah ke? Korang boleh bagi tahu rekod terberat yang korang pernah dapat. Okey? Itu adalah ciri-ciri pada bahagian body. Dan yang menariknya dekat sini, bahagian kayuhan dia tadi ni, kayuhan ni korang boleh ubah. Sama ada korang nak kayuh sebelah kiri atau korang nak kayuh sebelah kanan. Okey, ini adalah satu advantage juga kepada golongan-golongan orang kidal tu, yang selama ni memang susah sikit nak cari spinning yang boleh alih kedudukan kayuhan. Tapi untuk off-main radio ni boleh. Korang boleh tukar. Kalau kata korang nak kayuh sebelah kanan, korang boleh tukar kepada belah kanan. Atau kalau kata korang nak kekalkan pada belah kiri, korang biarkan saja. Okey? Itu adalah pada bahagian kayuhan. Dan dia punya batang kayuhan ni dia perbuat daripada metal. Dan dia punya, kita panggil pemegang ni, knob dia ni pun just simple. Dia bagi dalam material getah keras. Cuma saya tak berkenan sikit lah dengan bentuk dia lah. Sekadar simple macam ni, lepel, lepas tu pucuk. Tapi ini orang cakap apa, tak jadi isu sangat sebab benda ni boleh tukar kan. Tak ada masalah. Dia punya handle tadi ni dibuat daripada metal. Dan apa yang menarik dekat mesin ni, kalau korang tengok, dekat tepi ni dia ada letak tulisan-tulisan tau. Actually tulisan ni dekat spool dah ada tulis dah, dekat kotak pun dah ada. Tapi bila dia letak perincian kecil macam ni, simple macam ni, dekat mesin ni, kiri kanan dia letak, dia membuatkan satu, apa orang cakap persembahan mesin ni agak sporty. Dengan tulisan-tulisan dia tulis 7 ball bearing dekat sini, gear ratio sini. So dia membuatkan mesin tu nampak lagi sporty, nampak lagi menarik. Yes, walaupun benda tu dah ada tulis dekat spool, tapi dia still tulis dekat sini sebab apa? Sebab dia nak nampakkan mesin ni sedikit premium lah. Kata orang kan, benda tu tak jadi isu sangat sebenarnya. Tapi bila dia letak benda yang kecil tu, dia tekankan dekat situ, membuatkan rupa bentuk mesin ni lagi menarik. Dan tulisan dia, okay, of course lah, dia akan letak brand dekat sini. Dan dekat atas ni ada tulis Off Main Japan lah. Plate ni pun jenis, saya rasa ni jenis aluminium ni. Dia letak tulisan kat atas ni just bonus, sebab kalau tak ada pun siapa nak tengok kan. Sebab bila korang dah letak dekat rod, kan nampak tulisan ni kan. Just okay. Pada saya, kalau kata korang tengok pada mata kasar, reka bentuk mesin ni dia tak ada apa-apa kelebihan pun sebenarnya. Dia tak ada orang cakap apa ciri-ciri yang rare ke, ciri-ciri yang orang cakap apa ekstrim ke, tak ada. Tapi apa yang membuatkan saya cakap yang menarik pasal mesin ni, okay, kita buat ujian yang pertama, iaitu macam biasa kita akan uji kekuatan drag. Okey, kekuatan drag ni maksimum untuk spek 2000 ni, dia boleh pergi sampai 2.5 kilo sahaja maksimum drag yang diberitahu pada kita. Okey, dekat kotak pun tulis sama, dekat dalam buku manual pun dia tulis sama juga, 2.5 kilo maksimum drag. Tapi bila saya uji dia punya maksimum drag untuk mesin tadi ni, dia boleh pergi sehingga 5 kilo. Okey, itu ujian pertama. Ujian pertama saya buat, dia boleh pergi sampai 5 kilo. Jadi pada saya, dia tulis 2.5, tapi saya test dapat pergi 5 kilo. Lepas tu saya buat ujian yang kedua. Bila saya buat ujian yang kedua, dia boleh pergi sehingga 4.7 kilo. Itu pada ujian kedua. Dan saya pun buat ujian lagi yang kali ketiga. Bila saya buat ujian yang ketiga, dia tetap pergi sama juga, 4.7 kilo. Jadi pada saya, dia tulis 2.5 maksimum drag. Tapi bila saya uji 3 kali, pertama pergi 5 kilo, test kedua, test ketiga dia pergi 4.7. Dan terus terang saya cakap, ini baru betul maksimum drag yang patut dikeluarkan sesuatu mesin pancing. Sebab apa? Okey, walaupun dia tulis rendah 2.5, tapi bila kita pergi uji dia boleh pergi sampai 5 kilo. Itu bermakna kesesuaian mesin ni, kesesuaian drag tadi tu kita kunci, boleh pergi sampai 2.5 kilo saja. Sebab apa dia tulis begitu? Supaya washer dekat dalam apa kita cakap dalam drag ni tadi ni boleh tahan lama. Itu salah satunya. Sebab itu orang cakap, senang kita cakap 2.5 kilo maksimum drag yang dia bagi tu adalah kesesuaian.
bukan maksimum. Itu kesesuaian untuk mesin ni. Mungkin kalau kita hentam-hentam sampai 5 kilo straight, mungkin drag dalam dia akan rosak. Mungkin mesin ni akan patah dekat bahagian sini kan. Jadi itu adalah salah satu orang cakap apa, cara yang betul kita nak menilai satu mesin pancing tu, dia punya maximum drag. Sebab bukan macam korang boleh tengok video-video saya sebelum ni, ada mesin pancing tu dia tunjuk boleh pergi sampai 10 kilo, tapi bila kita test pergi 6 kilo, bila kita test lagi pergi sampai 5 kilo, tulis 10 kilo kan. Ada mesin tulis sampai 20 kilo, tapi kita test pergi 12-13 kilo tu. So mana yang datang 20 kilo tu? Tapi bila mesin yang macam ni, dia tunjuk 2.5, tapi bila kita test boleh pergi lebih. Jadi kita faham 2.5 kilo yang dia bagi tu adalah dia punya suggestion, iaitu recommended dia boleh pergi sampai 2.5 kilo. Tapi kalau kata korang hentam sampai 5 kilo setiap kali turun pancing, korang hentam 5 kilo, kalau kata mesin ni rosak, bukan disebabkan mesin punya kualiti, tapi disebabkan cara penggunaan kita. Okey, itu adalah pada bahagian maximum drag dia. Okey, bila dah pergi kepada maximum drag dia, kita dah uji drag dia, dan seperti biasa kita akan uji kualiti dia. Ini yang saya berkenan dekat mesin ni. Pertama sekali, bila saya buat kayuhan macam ni, secara terus terang saya cakap, sebab itu saya cakap saya nak review juga mesin ni. Walaupun mesin ni tak perlu di-review, tak diminta untuk di-review, tapi bila saya dah pernah pakai mesin ni, saya dah pernah ada mesin ni, saya nak review sebab saya tahu kualiti dia. Yang pertama, bila kita kayuh, bila saya buat kayuhan macam ni, dekat pemegang ni, dekat body ni, saya tak ada rasa langsung geseran. Maksudnya terlalu smooth macam ni, terlalu lembut mesin ni. Okey, mungkin daripada segi ball bearing dia, grease dalam dia, sistem gear dalam dia membuatkan mesin ni sedikit orang cakap apa, halus penyampaian dia bagi kepada kita. Dan memang terus terang saya cakap, memang mesin ni bila saya kayuh macam ni, tak ada rasa langsung geseran dekat sini. Dan yang kedua, bila saya kayuh dekat sini, bahagian kayuhan ni pun saya tak ada rasa langsung geseran. Terlalu lembut mesin ni. Sebab itu saya cakap, mesin ni saya nak review juga, supaya korang yang tak pernah tahu kewujudan mesin ni, yang tak pernah try mesin ni, korang kena cari mesin ni, korang kena pakai. Sebab apa saya cakap, memang seriously, bila saya kayuh macam ni, tak ada rasa langsung geseran. Jadi kita boleh dapat nampak dekat situ, mesin ni dia beri kepada kita satu kualiti mesin pancing yang sebenar. Faham tak? Maksudnya kalau kata dia tunjuk, dia kata 7 ball bearing, yes, 7 ball bearing tu menjalankan peranan dia dekat mesin ni. Sebab macam kita tunjuk sebelum-sebelum ni, ada mesin pancing yang sampai berbelas-belas dia punya ball bearing pun, bila kita test mesti ada part-part tu yang kasar, ada part-part tu yang ada sedikit kita rasa geseran dia kan, berasa berat dia, tapi ball bearing banyak. Tapi macam ni 7 je ball bearing, tapi bila kita kayuh kita dapat rasa dia punya lembut tu. Memang seriously saya cakap, memang lembut. Korang tengok dekat sini pun, memang dia punya pergerakan lancar, yang saya boleh cakap terus terang memang berbaloi mesin ni. Memang berbaloi untuk korang cari dan korang beli. Itu adalah pada bahagian kasar dekat body, dan kayuhan memang tak ada. Ada sedikit, tapi boleh saya cakapkan tak ada. Sebab mungkin rasa yang saya buat, geseran yang saya rasa ni adalah daripada bahagian rotor ni. Tapi terlalu sikit, susah untuk kita nak rasa benda tu. Kita kena betul-betul feel, baru kita dapat. Baru kita dapat. Lepas tu korang tengok, bila saya buat kayuhan slow, memang tak ada rasa geseran. Dan bila saya buat kayuhan laju, korang tengok, dia lambat berhenti tau. Spoon ni lambat berhenti. Tengok lagi sekali. Nampak tak? Dia punya pergerakan, pusingan tadi tu lembut satu, dia punya lancar punya pergerakan satu. Lepas tu yang kedua, bila dia berhenti tu, dia berhenti bukan dalam keadaan mengejut, yang macam kita pernah tahu sebelum ni. Kalau berhenti mengejut, maksudnya ada kekasaran berlaku terhadap gear dalaman. Tapi dia punya pergerakan tu, berhenti dia terlalu slow. Maksudnya berhenti dalam keadaan yang sebenar, yang sepatutnya. Jadi secara keseluruhan, apa yang saya boleh cakap dekat mesin ni, harga yang saya pernah beli mesin ni dulu, harga dia tak silap saya beli saiz 2000 juga. Harga lebih kurang 110 ke 120 ringgit. Pada saya, harga 120 ringgit tu, yang korang dapat mesin yang macam ni, pada saya berbaloi. Maksudnya korang beli mesin yang memang harga 120 ringgit. Sebab saya pernah beli mesin yang harga 200 ke 300 macam tu, tapi bila saya test kualiti, saya test performance dia, sepatutnya bukan harga tu. Patutnya harga dia 100 lebih. Mungkin disebabkan harga dia mahal, disebabkan brand. Tapi Ohmay ni, kalau nak ikutkan, dia salah satu brand juga.
Cumanya brand dia ni kita lebih kepada kenal dia daripada dia punya rod, daripada dia punya aksesori macam mata kail dia punya perabot. Tapi daripada segi mesin kurang dikenali. Mungkin disebabkan reka bentuk dia tak menarik. Tapi macam saya cakap, kita kalau nak nilai satu mesin pancing tu jangan dinilai daripada segi reka bentuk. Kita kena test dulu kualiti, kita kena test dulu performance dia. Baru kita dapat mesin pancing yang kita nak lah. Okey, jadi secara keseluruhan yang boleh saya cakap dekat mesin pancing tadi ni, dengan harga yang dikeluarkan adalah 100 ke 120 ringgit, memang sangat berbaloi untuk korang beli. Dan yes, macam saya cakap awal tadi, mesin ni dah stop production. Dekat dalam market pun dah susah korang nak jumpa. Kalau ada korang nampak orang jual, terus terang saya cakap korang beli. Memang korang takkan menyesal. Yes, walaupun kita cakap reka bentuk dia agak simple, tapi korang ketepikan benda tu, korang tengok daripada segi kualiti dan performance dia. Itu saja. Okay? Jadi secara keseluruhan apa yang boleh saya nak cakap, terima kasih kepada yang menghantar mesin ni kepada saya. Walaupun bukan minta untuk di-review, tapi saya review juga atas dasar kualiti dan performance. Jadi secara keseluruhan yang boleh saya cakap, mesin ni memang berbaloi untuk dibeli berdasarkan kualiti dan performance. Tapi kalau kata korang nak cari mesin yang orang cakap apa yang lebih besar daripada ni, korang boleh ambil saiz yang ada sekarang dalam market. Dalam market sekarang saiz 5,000 dan 6,000 masih banyak lagi saya tengok. Cuma untuk saiz 4,000 ke bawah ni dah sedikit. Jadi korang kena rajin-rajin survey, korang kena rajin-rajin carilah. InsyaAllah kalau ada rezeki korang dapat jumpa mesin ni, korang beli. Okay? Itu saja pada saya buat masa ni. Jadi kalau pada siapa yang pernah pakai mesin ni, Regio daripada Offman ni, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Korang bagi pendapat korang, apa pendapat korang pasal mesin ni, dan bagi tahu saiz apa yang korang pakai, berapa harga korang beli, dan apa rekod tertinggi terberat yang korang pernah test dekat mesin pancing ni. Itu yang kita nak tahu. Sebab macam saya cakap, saya dah pernah pakai mesin ni, tapi saya dapat rezeki, saya dapat tarik ikan dalam 2 kilo, 3 kilo punya je. Jadi kalau mungkin ada yang dapat tarik lebih daripada tu, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Dan bagi tahu juga apa dah jadi kat mesin, masih pakai lagi ke atau korang dah simpan. Yes, sebab mesin ni dah stop production kan. Bila dah stop production, dalam market pun dah tak banyak. So benda ni akan jadi rare lah bila korang simpan. Jadi limited lah kan. So korang komen dekat bawah. Jadi itu saja daripada saya buat masa ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.